ada satu kisah mengenai Siti Hajar, yang mana kisah ni berlaku adalah selepas kelahiran Ismail, iaitu Nabi Ismail. Apabila kecemburuan Siti Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim, yang sudah sampai ke tahap yang maksima, yang mana Siti Sarah menyuruh baginda Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar pergi jauh daripada dia. Jadinya Nabi Ibrahim ni pun lakukan solat istikharah untuk meminta pertolongan Allah diberi jalan keluar dari masalah tu. Dan disebabkan kisah ni juga, maka turunlah wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim, yang mana Allah mewahyukan kepada baginda supaya membawa isteri dan anaknya iaitu Siti Hajar dan Ismail ke tempat yang dikehendakinya. Bila sampai je dekat kota Mekah, Nabi Ibrahim pun berhenti dan dia tinggalkan Siti Hajar dengan Ismail dekat situ. Kota Mekah dulu bukan macam kota Mekah sekarang. Kota Mekah dulu padang pasir yang tandus, yang tak ada penghuni dan tak ada air, kering kontang. Jadi apabila Siti Hajar tengok Nabi Ibrahim nak tinggalkan mereka kat situ, Siti Hajar pun bangkit dan kejar Nabi Ibrahim. Dan dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa baginda meninggalkan mereka di lembah yang tiada penghuni dan kering kontang? Tapi Nabi Ibrahim tak jawab pun soalan Siti Hajar. Lalu Siti Hajar pun bertanya lagi sekali, adakah ini perintah Allah kepadamu? Ya, jawab Nabi Ibrahim, yang terus melangkah tanpa menoleh ke Siti Hajar dan Ismail. Dan bila Siti Hajar pun dengar Ibrahim cakap ya, Siti Hajar berhenti kejar Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar pun cakap, seandainya begitu, kami tidak akan dipersia-siakan. Masya Allah, betapa bertakwanya Siti Hajar ni, betapa bertawakalnya Siti Hajar ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya begitu, kami tidak akan dipersia-siakan. Maksud Siti Hajar, jika itu yang diperintahkan Allah, maka Allah takkan mempersia-siakan mereka berdua. Antara ibrah yang dapat dari kisah Siti Hajar adalah yang pertama, keimanan dan tawakal yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bekalan air sudah habis, mengakibatkan susu Siti Hajar ni kering, sementara anaknya Ismail menangis mahukan susu. Maka Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencari air dan melihat-lihat jika ada kelibat manusia untuk dia memohon bantuan. Setelah berusaha, turunlah bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa malaikat, yang mana menguis-nguiskan tumit Ismail pada padang pasir, dan melalui hentakan kaki Ismail tu terpancarlah air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam tersebut memberi keberkatan kepada penusa alam sehingga hari akhirat. Imam Ibnu Qayyim berkata tentang tawakal, tawakal merupakan separuh daripada agama. Separuh yang kedua adalah inabah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya agama itu adalah meminta pertolongan dan ibadah. Maka tawakal adalah meminta pertolongan dan inabah adalah ibadah. Sambungan beliau, tawakal merupakan antara sebab yang terkuat yang dengannya hamba menolak apa yang dia tidak mampu daripada keburukan makhluk dan kezaliman mereka dan permusuhan mereka. Yang kedua adalah kuat menyahut seruan iman yang tertinggi. Sifat keibuan Hajar dan keimanannya diuji lagi. Tak kala turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya suaminya menyembelih anak kesayangannya Ismail. Sudahlah mereka telah ditinggalkan untuk beberapa tempoh yang lama. Kini apabila suaminya datang kembali, suatu arahan yang besar pula perlu dituruti dan ditaati. Apabila Siti Hajar melihat suaminya Ibrahim
memimpin tangan anaknya Ismail untuk disembelih. Ketika itulah syaitan menggoda Siti Hajar agar dia menghentikan penyembelihan itu. Tetapi Hajar ni cepat-cepat sedar dan merejam syaitan dengan 7 kali balingan sambil beristiazah dengan Allah daripada syaitan. Berkat ketaatan mereka sekeluarga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan kegembiraan kepada mereka dengan menggantikan anaknya Ismail dengan seekor kibas. Yang ketiga adalah ketaatan dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuahkan kebaikan. Dengan adanya air Zamzam tersebut, sebuah kabilah telah datang tinggal bersama Hajar dan anaknya di Mekah. Maka dapatlah Hajar peneman dan di situlah tumbuhnya perkampungan yang terus berkembang sehingga ke hari ini. Bahkan ianya menjadi tempat kunjungan muslimin dari seluruh pelosok bumi untuk melakukan ibadah haji dan umrah saban tahun. Apabila kita tengok balik kisah kehidupan Siti Hajar ni saban tahun, sepatutnya ianya menjadi satu muhasabah untuk diri kita. Erti keimanan, takwa, tawakal, kecintaan pada suami bukanlah diungkapkan dengan kata-kata, tetapi ianya adalah lebih daripada itu. Adalah pembuktikan dalam setiap tindakan yang kita lakukan, menjadi bukti kepada jujurnya apa yang kita ungkapkan. Alangkah mulianya pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh wanita agung ini, Siti Hajar. Sekian, wallahu a'lam.